Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan yang saya hormati sekalian. Saya ingin memulakan perbahasan dasar belanjawan ini dengan menyatakan sokongan terhadap rancangan Kementerian Kewangan untuk mengemukakan rang undang-undang tanggungjawab fiskal. Saya berharap ini akan dilakukan dengan segera memandangkan sudah beberapa tahun Kementerian Kewangan melalui tinjauan ekonomi, dokumen yang dibekalkan kepada kita, membincangkan tentang kepentingan rang undang-undang ini. Bagi saya penting ia dibawakan dengan segera untuk mendedahkan kepada semua ahli parlimen tentang situasi sebenar pengurusan ekonomi negara dalam jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Soalan saya ialah bilakah rang undang-undang ini akan dibawa? Jika kita meneliti kutipan hasil kita sejak 2010 sehingga kini, saya cuba ambil satu unjuran dalam jangka masa lebih kurang sederhana, lebih kurang dalam 12 tahun, kita akan dapat melihat hasil tahunan kerajaan meningkat agak perlahan, iaitu sekitar RM160 bilion pada tahun 2010 dan anggaran lebih kurang pada tahun akan datang tahun depan ialah sebanyak RM234 bilion. Peningkatan ini sebenarnya hanya sekitar RM74 bilion dalam tempoh 12 tahun ataupun kira-kira hanya RM6 bilion saja setahun peningkatan hasil, iaitu sekitar 0.4% berbanding KDNK semasa. Manakala bagi perbelanjaan pula, perbelanjaan kita meningkat sekitar RM202 bilion pada tahun 2010 kepada anggaran sekitar RM331 bilion pada tahun hadapan, iaitu peningkatan sekitar RM129 bilion atau hampir RM12 bilion setahun. Secara perbandingannya, kita sentiasa menambah perbelanjaan lebih sekali ganda daripada tambahan kutipan hasil setiap tahun, dan ini tentu akan menjadi masalah sekiranya tidak diberi perhatian lebih awal. Kita mempunyai pilihan sama ada meningkatkan hasil ataupun memilih untuk berbelanja secara berhemah. Dalam pemerhatian saya terhadap hasil kerajaan, kita dapat melihat beberapa corak, misalnya cukai langsung syarikat yang relatifnya agak mendatar, iaitu pada kadar antara RM63 bilion ke RM65 bilion dalam tempoh ini. Anggaran kutipan cukai langsung syarikat pada tahun lalu, iaitu tahun 2020, meleset daripada unjuran sebanyak RM59 bilion, tetapi kita hanya dapat kutip sekitar RM50 bilion sahaja. Ini tentulah boleh difahami berpunca daripada kesan-kesan dasar yang diambil bagi menangani COVID-19. Justru itu, bagaimanakah kerajaan boleh begitu yakin mensasarkan kutipan sebanyak RM65 bilion, iaitu kurang RM1 bilion berbanding kutipan pada tahun 2018. Ini kutipan tahun depan kita sasar begitu tinggi, tapi saya agak pesimis kita dapat mencapai jumlah itu. Saya juga melihat cukai langsung individu telah meningkat daripada RM39 bilion pada tahun 2019 dan 2020 dan lebih daripada anggaran sekitar RM36 bilion. Sementara unjuran kutipan hasil yang lain boleh dikatakan munasabah. Jadi saya mohon Menteri menjelaskan secara terperinci peningkatan pendapatan pelaburan kerajaan pada tahun 2019, iaitu pada kadar RM60 bilion berbanding sekitar RM20 bilion hingga RM30 bilion pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah faktor-faktor yang menyumbang peningkatan besar kutipan pendapatan pelaburan kerajaan pada tahun 2019? Mengapa sekarang kita tidak dapat mengutip sebanyak itu? Saya juga ingin tahu berapakah jumlah dari segi wang dan juga pengecualian cukai yang diberikan oleh kerajaan dari tahun ke tahun sejak 5 tahun lalu. Siapakah yang diberikan pengecualian cukai ini dan apakah asas pemberian pengecualian cukai ini? Kenapa saya bertanyakan tentang ini? Kerana kita tahu ada sesetengah yayasan yang ditubuhkan yang sebahagiannya telah dibawa ke mahkamah yang berbelanja tidak mengikut peraturan. Jadi mengapakah institusi-institusi begini diberikan pengecualian cukai? Dalam aspek perbelanjaan pula ada peningkatan besar dalam emolumen serta pencen dari tahun 2010 ke tahun 2020. Saya sedar dari segi politiknya ini isu yang sensitif. Namun kita tidak boleh menyembunyikan masalah sampai bila-bila. Emolumen meningkat dari kadar kira-kira RM47 bilion pada tahun 2010 kepada unjuran sebanyak RM87 bilion pada tahun 2022. Kenaikan hampir 100%, manakala pencen dan ganjaran naik daripada RM12 bilion pada tahun 2010 kepada RM28 bilion, kenaikan hampir lebih kurang 130%. Pada masa yang sama, bayaran khidmat hutang semakin meningkat dan jumlah subsidi dan bantuan sosial telah dikurangkan. Seluruh angka ini tentulah membimbangkan kita sekiranya kita merujuk kepada kenaikan KDNK dari tahun ke tahun yang lebih perlahan, iaitu di bawah 50% dalam tempoh 12 tahun. Jadi soalan saya, apakah rancangan kerajaan untuk mengawal perbelanjaan dan meningkatkan hasil memandangkan belanjawan 2022 akan menjadi satu belanjawan terbesar kita? Saya juga hendak bertanya tentang dasar zero based budgeting dengan izin yang telah dibentangkan oleh kerajaan pada tahun 2018. Jadi adakah kita tidak lagi memakai prinsip zero based budgeting ini? Dan saya minta misalnya perbelanjaan yang tidak digunakan, saya minta satu senarai kerana baru-baru ini didedahkan bagaimana
perbelanjaan di Kementerian Wanita dan juga Keluarga dan Masyarakat. Kita umum nak belanja sekian banyak, tetapi kita belanja tak sampai sebanyak tu. Saya juga pernah bangkitkan, misalnya di Perlis, Kementerian Luar Bandar umum, perbelanjaan 16 juta, tapi yang dibelanjakan hanya 7 ke 8 juta. Jadi ini tentulah tidak patut berlaku dan kita minta satu senarai ini dikemukakan. Tuan Dipertua dan juga rakan-rakan ahli Dewan yang budiman, kita masih lagi belum keluar sepenuhnya daripada dampak wabak COVID-19. Sebenarnya kita tidak akan keluar daripadanya kerana bila ia menjadi endemik nanti ia bermaksud kita akan hidup bersama dengan virus ini. Dalam maksud lain, ancaman untuk ia kembali sentiasa ada. Justru itu kita mungkin akan berdepan dengan pelbagai situasi yang bersifat mengekang aktiviti ekonomi untuk satu tempoh yang tidak menentu. Soalan saya ialah bilakah Kementerian Kesihatan menjangka kita akan mencapai tahap endemik dan bilakah kita dijangka mampu menghasilkan vaksin sendiri bagi menghadapi kemungkinan wabak ini masih hidup dari semasa ke semasa. Tujuan saya bertanyakan hal ini adalah kerana dalam pengalaman semasa, kita terpaksa bergantung kepada dana kumpulan wang amanah negara, KUAN, bagi menampung keperluan pembelian vaksin ini. Ia memberikan isyarat bahawa situasi fiskal kita sebenarnya meruncing, sehingga kan kita tidak mampu menyerap, misalnya doktor-doktor kontrak yang sebahagiannya akan sekali lagi melakukan hartal untuk menuntut pembelaan terhadap kebajikan mereka. Keruncingan situasi fiskal ini adalah berpunca daripada perbelanjaan yang sentiasa tinggi berbanding hasil kerajaan. Kita telah mengemukakan rancangan untuk menangani COVID-19 dengan peruntukan khusus, bukan sahaja dalam aspek imunisasi tetapi juga pakej-pakej rangsangan yang lebih bersifat ekonomi dan kebajikan. Meskipun wabak COVID-19 belum berakhir, kita tidak boleh menjadikan ia alasan untuk melengahkan atau melepas pandang banyak perkara. Urusan-urusan lain tetap harus berjalan dan mestilah meneliti objektif besar kemakmuran bersama yang telah dirancang sejak tahun 2020 sehingga tahun 2030. Soalan saya, sudah berapa peratuskah projek-projek di bawah pakej rancangan telah dilaksanakan? Dengan kenaikan mendadak harga barang, misalnya harga besi naik daripada 2,800 kepada RM4,000 setan. Sejauh manakah projek-projek ini dapat disiapkan mengikut harga asal yang diluluskan? Adakah kerajaan bercadang untuk menyemak semula harga yang diluluskan sebagai penyelarasan? Adakah kerajaan juga bercadang untuk menaikkan had siling kelulusan running terus sebagai langkah penyelesaian dengan kenaikan ini? Kerana kebanyakan projek-projek kecil bernilai di bawah 20,000 kita boleh beri running terus, tapi kalau harga barang dah naik, kemungkinan projek-projek ini tidak dapat berjalan ataupun tidak dapat memenuhi kriteria yang diperlukan. Dan saya juga ingin bertanya, saya juga ingin memohon satu senarai projek-projek di bawah pakej rancangan di seluruh negeri Perlis dan tahap-tahap pelaksanaannya. Terkait dengan isu kecairan, kalau kita dapat kata membantu projek-projek ini dapat berjalan dengan cepat, kita ada kira-kira RM90 juta harta beku dan juga RM9.4 bilion wang yang tidak dituntut. Ada lebih kurang 28,000 kematian kes COVID di kalangan mereka ini pasti ada yang mempunyai insurans dan juga simpanan. Ini contoh kecairan yang perlu kita fikirkan. Jadi apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mempercepatkan proses yang rumit dan mahal dalam menuntut harta-harta ini supaya ia dapat dicairkan? Jadi saya tanyakan langkah-langkah kerajaan ini, termasuklah sekiranya ada undang-undang sedia ada yang perlu dipinda. Tuan Yang Dipertua dan rakan-rakan yang saya hormati, maksud pembangunan kita melalui belanjawan ini kita tidak boleh hadkan hanya kepada soal angka untung dan rugi semata-mata. Dulu semasa masih bersekolah, saya pernah membaca kisah Raja Midas. Raja Midas ni dia seorang raja yang diberi kelebihan, dia pegang apa pun jadi emas. Tapi akhirnya dia tidak dapat nak peluk anak dia tak dapat nak pegang roti. Jadi dia hilang kebahagiaan apabila dia hanya memikirkan pembangunan itu, memikirkan kemewahan itu hanya dari segi aspek untung rugi. Maksud dia dalam yang ditunjukkan dari segi nilai emas. Jadi sebab itu kita penting untuk kita mengimbangi soal untung rugi dengan penelitian tentang bagaimana strategi perbelanjaan kita mesti meliputi keperluan-keperluan lain, termasuk dalam soal seni, sastra dan budaya yang selalu dilihat tidak menguntungkan. Antara sebab kenapa semasa di universiti diwajibkan kursus tamadun Asia dan tamadun Islam misalnya adalah supaya kita insaf bahawa ketamadunan itu terkandung pelbagai aspek seni, sastra, budaya dan termasuklah sukan yang menjadi pencu tanda kemakmuran yang sebenar. Soalan saya, apakah rancangan kerajaan untuk merancangkan industri-industri seni, sastra, budaya dan sukan ini? Saya hendak mengucapkan tahniah kepada Menteri Luar
kerana memberikan perhatian kepada soal diplomasi budaya. Soal diplomasi budaya ini pernah saya bawa dalam satu perbahasan saya pada tahun 2018 semasa beliau juga pernah menjadi Menteri Luar buat kali pertama. Penting untuk kita semua melihat ini sebagai satu elemen soft power ataupun kuasa halus dalam memperkenalkan kekuatan kebudayaan kita. Cuma saya hendak sebut kepada Menteri, kita mestilah menilai dan memilih orang yang benar-benar layak dan faham untuk menguruskan hal ini. Maka saya ingin bertanya tentang pelantikan perunding kreatif di Wisma Putra. Apakah kriteria pemilihan dan adakah ia dibuat melalui proses temu duga terbuka yang diiklan? Apakah karya mereka yang dilantik ini dipertimbangkan untuk mewakili misalnya estetika dan juga falsafah kebudayaan negara? Dan adakah perjawatan ini tetap? Apakah faedah gaji dan elon mereka? Terkait dengan hal ini, saya juga ingin tahu tentang rancangan pembangunan diplomasi budaya di peringkat kementerian setakat ini. Kita harus melihat sebagai contoh animasi seperti Usup Sontorian, Anak-anak Sidik, Upin dan Ipin, Boy 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 misalnya, boleh dan telah memainkan peranan dalam aspek ini. Ini contoh-contoh kartun yang telah mula dikenali sekurang-kurangnya di peringkat serantau. Justru itu saya ingin bangkitkan di sini kekecewaan pemain industri animasi yang kekurangan slot siaran mereka dan juga berdepan dengan kos penyiaran yang tinggi. Jadi saya minta Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia untuk melihat hal ini supaya aduan mereka ini diberi perhatian. Aduan mereka tentang dana pembangunan animasi yang diberikan kepada mereka yang tidak layak, termasuklah syarikat percetakan dan pembersihan yang tidak boleh dipandang enteng. Jadi bagaimanakah proses pemerolehan sebenar dibuat? Orang yang betul-betul terlibat dalam industri, yang betul-betul menjayakannya tidak diberi peluang, tapi kita wujudkan syarikat-syarikat yang disebut oleh mereka sebagai syarikat belon yang mendapat peruntukan dana ini. Jadi ini saya harap tidak berlaku dan tidak akan berulang. Inilah contoh bagaimana dana yang diluluskan mungkin dibelanjakan secara tidak produktif. Di bawah Kementerian Luar juga saya ingin bertanya tentang perkembangan tentang RCEP, RCEP, yang mana 10 negara telah menandatanganinya dan baru-baru ini antara Oktober dan sehingga terakhir 2 November setakat semakan saya 7 buah negara itulah yang baru menandatangani, dan juga CPTPP yang mana pada 16 hari bulan September saya baca dalam berita bahawa China menyatakan minat untuk menyertai CPTPP ini. Jadi sudah tentulah ini akan memberi impak kepada ekonomi negara sebagai sebuah negara dagang. Jadi saya minta senarai libat urus yang telah dibuat oleh kementerian sejak 2 tahun lalu dalam hal ini. Bilakah kita nak tanda tangani, adakah kita akan tanda tangani, dan juga apakah unjuran ekonomi yang dijangka dapat membantu orang kata kemakmuran kita ataupun peningkatan semula ekonomi kita sekiranya kita terlibat dalam kedua-dua perjanjian ini. Seterusnya saya minta Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menyatakan apakah jenis komitmen yang kita persetujui dan tanda tangani semasa persidangan perubahan iklim, dan adakah ini selaras dengan komitmen kita untuk mencapai sasaran neutral carbon menjelang tahun 2030. Soalan saya, ketika negara berusaha memulihkan ekonomi dan pada April 2021 Menteri ada berkata bahawa impak perubahan iklim terhadap negara kita kecil atau tidak memberi kesan langsung kepada negara, apakah sasaran neutral carbon tersebut munasabah? Seterusnya, sepanjang tempoh sejak COVID-19 mula diisytiharkan sebagai wabak dan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP diumumkan, kita sepatutnya semakin sedar tentang kepentingan keselamatan makanan. Kita banyak buat bantuan makanan di seluruh negara, Alhamdulillah. Tapi melalui Jawatankuasa Ekonomi Pakatan Harapan, saya mencadangkan suntikan khusus untuk menyuburkan aktiviti pertanian dan juga ekspor makanan, khususnya dari Sabah dan Sarawak, kerana di sana tanah luas. Sebelum ni YB Tuaran ada bahaskan keluasan negara kita. Jadi dan juga ada tuntutan bahawa perlu Sabah dan Sarawak ni perlu lebih peruntukan. Jadi ini adalah satu aspek yang kita mesti beri perhatian, kerana bil import makanan di negara kita ni tinggi. Jadi kenapa tidak kita merancang begitu, dan bukan sekadar hanya import ke Semenanjung, tapi ekspor ke Semenanjung, tapi juga boleh diekspor di negara-negara serantau khususnya Indonesia yang sudah tentu permintaannya tinggi. Jadi saya berharap kerajaan dapat meneliti hal ini kerana ia dapat sekurang-kurangnya memenuhi 4 perkara. Yang pertamanya, meningkatkan kerjasama persekutuan dan juga negeri. Kedua, menambah peruntukan untuk negeri Sabah dan Sarawak. Ketiga, memberi peluang pekerjaan baru khususnya kepada kalangan generasi muda. Dan juga 4, membantu kerajaan menangani isu bil import yang tinggi. Saya berharap dengan adanya inisiatif ini kita akan dapat turut menangani isu kos sara hidup rakyat dalam aspek perbelanjaan makanan. Mohon penjelasan. Ringkas. 1 minit lagi. Okey. YB, terima kasih di atas cadangan tadi berkenaan dengan pengeluaran makanan dan juga hubungan kerajaan persekutuan dan negeri. Adakah yang berhormat bersetuju agar kerajaan menubuhkan satu majlis persekutuan dan negeri untuk menangani dan membincangkan pelbagai hal-hal yang terkait dengan hubungan persekutuan dan negeri,
termasuklah hal-hal dalam hal pertanian disebutkan yang berhormat tadi. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan cadangan tuaran. Saya ingat kita dah ada jawatan kuasa pilihan khas berkaitan dengan hal ini dan harap aspek-aspek ini dibincangkan. Sikit lagi, saya ada lebih kurang 1,5 perenggan lagi yang dipetua. Saya nak sebut tadi terkait dengan soal makanan ini, saya nak sebut tentang masalah berulang dari segi aspek pembekalan benih padi. Ini tiap-tiap tahun kita dengar. Ini yang jadi saya tidak nampak ada kesungguhan pihak kementerian untuk menyelesaikannya. Soalan saya ialah minta menteri memperincikan jumlah perbelanjaan bagi setiap jenis makanan yang kita import, dan saya minta satu senarai jenis penerima subsidi, jumlah dari segi ringgit Malaysia dan juga jumlah penerima. Yang terakhir saya ingin bawa ialah isu kematian seorang pelatih di Pusat Pemulihan Dadah dan Akhlak Swasta yang berlaku baru-baru ini. Kebetulan pelatih ini adalah orang Perlis, manakala pusat ini terletak di Changlun, Kubang Pasu, Kedah. Laporan berita menyatakan kematian beliau berkemungkinan berpunca daripada tindakan warden pusat pemulihan tersebut yang mengambil tindakan berlebihan sendiri di luar bidang kuasa beliau. Dalam erti kata lain, warden ini pukul pelatih ini. Dalam kempen berterusan untuk kita dikriminalise atau dengan izin atau dengan untuk menjadikan dadah bukan kesalahan jenayah, minta kerajaan beri penjelasan tentang kes ini. Dan saya juga ingin bertanya, berapakah banyak pusat pemulihan swasta ini wujud di Malaysia? Bagaimanakah pegawai dan petugas-petugas di pusat ini dipilih memandangkan ia swasta? Adakah dia dipantau dan laporan berkala diambil? Dan terakhir, apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelak pengulangan kejadian seperti ini? Demikian saja perbahasan saya, Tuan Di-Pertua. Saya dengan ini menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kang Ngah.